Kalau dulu-dulu kalau sakit ni orang kata sakit gila ni kan, dia orang kata ini sakit yang atas buatan orang. Tadi puan cakap tu kalau macam orang kita macam dia kata dia ni keteguran, ada gangguan jin, itu ada ke, betul ke? Dia tu tengok juga kan, macam kita kata bukan semua yang tak betul tu ada sakit mental. Ada yang dah lepas beranak ni dia meroyan, dia terkejut macam orang ingat dia bunuh diri, tapi dia tak tahu apa, mungkin dia bayang dia boleh terbang. Assalamualaikum, welcome back to podcast Hitam Putih Kehidupan yang dibawakan oleh Usanita. Hari ni kan Datuk Rosyam, kita nak bincangkan tentang, orang kata, pada saya lah, saya rasa masalah ni dah jadi masalah yang utama juga. Yang tinggi lah maksudnya nowadays. Macam Datin lah. Datin ada masalah sebenarnya. Ya ke? Mental okey, mental. Mental saya so far Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kadang-kadang mental saya tak okey. Dia mental tak okey ni macam-macam. Korang semua kat luar sana, thank you for watching Hitam Putih podcast kita. Dan hari ni kita nak bincang pasal penyakit. Penyakit. Bukan penyakit perempuan, bukan pasal beranak ke apa, bukan. Tapi penyakit yang banyak orang hari ni. Itu hari saya ada interview satu orang tu, dia kata dalam 10 orang tu 7 ada sakit mental. Bukanlah sakit mental, tapi ada sakit mental, ada sakit mental. Betul. Jadi saya pun mengaku sebenarnya saya pun ada sakit mental. Tapi masih boleh dikawal. Dia kadang-kadang orang macam saya panabaran, itu mental kat lah kan, mental torture tu. Jadi hari ni kita nak cerita pasal sakit mental. Kalau orang biasa panggil gila. Oi, gila ke? Tapi gila ni ataupun sakit mental ni dia ada banyak kategori. Dia ada banyak. Jadi kita hari ni kita ada tetamu yang kata yang boleh nak kita bincang tentang pesakit mental ni. Okey, puan ni bukan orang pesakit mental Ini bukan. Kalau tengok gaya dia dengan tudung dia, dengan ada brooch kat sini, ada tu itu semua, itu bukan sakit mental. Itu memang perhiasan yang dia bawa tu kan. Ini bukan sakit mental. Tapi siapa dia ni, Yatin? Ini adalah Puan Zalinah. Ya, saya. Puan Zalinah. Muhammad Noor. Betul. Tu nama saya Muhammad Noor. Nama betul saya Muhammad Noor. Puan Zalinah. Mental dah kacau. Puan Zalinah Muhammad Noor. Dia merupakan ketua jururawat, Datuk. Ketua jururawat di Hospital Bahagia. Ya. Tanjung Rambutan. Ya, Tanjung Rambutan. Tanjung Rambutan. Jadi bila orang, kalau kita tengok ada kita punya mendiang menteri dulu, Datuk Seri S. Sami Velu, dia kata ini semua kerja orang gila lah. Pergi duduk Tanjung Rambutan. Jadi Tanjung Rambutan ni daripada saya kecil lagi, puan kan. Datin pada aku kecil lagi, orang kalau cerita, kau pergi gila pergi duduk Tanjung Rambutan lah. Dia selalu macam tu kan. Jadi Tanjung Rambutan ni tak payah buat brand. Brand dia dah besar sampai dulu sampai sekarang. Semua orang tahu Tanjung Rambutan adalah untuk orang pesakit mental. Tapi dia orang kata hospital gila. Tapi sebenarnya kita tak boleh gunakan gila tu, betul tak, puan? Kalau lagi kayak saya selamat pagi. Sebenarnya kat sini bila kata gila tu memang orang dulu bila kita kata duduk kat mana Tanjung Rambutan, orang pun semua dah beliak tengok kita atas bawah sebab dia dulu memang dah dikenalkan dengan apa ni, orang kata hospital sakit otak. Lepas tu tukar nama bye lebih elok lagi lah. Itu kalau macam kita duduk situ, bila kita cakap jokes tu, orang kata itulah dah jangkit lah tu dengan orang dalam. So kat padahal sini Tanjung Rambutan tu kawasan luas kan? Jadi maknanya siapa duduk Tanjung Rambutan tu macam alamak kan. Kalau hari ni kalau datang dekat hospital Bahagia tu, ya you orang rasa tak nak balik ke. Bahagia Scenery dia tu. Oh ya ke? Apa hebatnya? Tu nantilah buatlah rombongan Cik Kia ke kan. Kat situ. Sebenarnya ni pun kalau ikutkan dia tu keluasan dia lah lebih kurang 400 hektar lah. 400 hektar. Ya, itu pun dah bagi sedikit dekat jadi 300 sebab ada buat ni kan kita punya apa tu college
Kolej bersekutu tu kan. So dia orang ambil sikit. Habis kolej ni semua orang gila masuk? Jangan begitu. Yang akan menjaga orang gila juga lah nanti di MA kan. Kat situ. Okey, lepas tu selebihnya adalah bangunan dan juga tempat-tempat kawasan aktiviti lah, berkebun lah, apa semua-semua tu lah. So itulah kita punya antara pemulihan yang kita bagi dekat sejak bila wujudnya hospital bahagia ni? Okey, kalau nak ikut sejarah dia mulakan daripada 1908. Lepas tu pada 1911 kita Dr. Samuel lah, itu pengasas awal lah. Pada permulaannya hanya ada 45 pesakit saja. Okey, lepas tu kita ada 3 ward lelaki dan 1 ward perempuan dan 1 dapur. Boleh ada dapur kan, nak masak ke nak makan apa. Betul juga. Tu kan. Habis orang gila pula. Orang sakit mental ni juga masak. Kadang-kadang apa taruh dengan dalam tu kan, cari makan. Kadang-kadang lebih ke apa kan. So yang itu adalah staff lah yang sedikit hari demi hari hinggalah pada tahun 1971 daripada Center Mental Hospital tu ditukar kepada Hospital Bahagia Ulu Kinta. Nampak lebih bahagia lagi. Yalah, tempat orang ingat orang sakit mental katin kan. Dia sebenarnya bahagia. Kadang-kadang saya macam ni saya selalu jalan kat mana-mana kan, tengok orang tu cakap sorang-sorang kan. Tapi kita nampak dia macam orang gila. Tapi sebenarnya dia ada alam dia. Dia berada di tempat dia. Di tempat dia. Mungkin dia tengah bercakap dengan bidadari ke? Betul. Dia tengah bercakap dengan ni kan, dia cakap Tantang kat depan dia ada perempuan lawa ke, lelaki handsome ke, kita tak tahu. Tapi kena ingat juga, kadang-kadang ada orang yang pakai yang kat telinga tu pun dia bercakap juga. Sampai orang kata cakap seorang dalam kereta tu. Rupanya dia ada. Sekarang tu saya cakap tadi. Sekarang ni dah banyak orang gila. Dalam kereta cakap seorang. Kan telefon kan sekarang pakai kat earpiece tu kan. Lepas tu cakap seorang. Terus kan. Gila ke ni kan? Maknanya sekarang ni secara tak langsung sebenarnya gadget-gadget tu membuat kita gila. Nampak macam orang gila. Nampak. Tapi gadget juga membantu. Dah satu kisah lah ya di luar negara di mana pesakit ni bila dia dah sakit kan, dia dengar suara apa semua. Lepas tu macam mana nak elakkan dia daripada stigma orang luar nampak dia apa ni kan. Bercakap seorang-seorang mesti tak betul budak ni ke kan. So satu kejadian tu dalam kereta api bawah tanah. Tiba-tiba orang semua tengok pada dia. Bagusnya handphone kau. Bawah tanah kau boleh dapat, kau boleh sembang, kau boleh cakap apa semua. Sebenarnya itu adalah terapi yang doktor bagi kepada dia untuk hilangkan stigma dia. So dia pun tak sabar nak tunggu session yang terawal berhenti. Turun orang tanyalah, handphone apa kau pakai, brand apa, bagus betul. Dalam tanda kita orang semua tak ada lain, tapi kau ada. Tapi dia gelak saja. Dia kata itu adalah keistimewaan pada saya. Tapi sebenarnya dia adalah seorang pesakit jiwa di mana nak hilangkan rasa stigma dia. Sebab dia pun hidup macam orang lain juga. Dah keluar. Sebenarnya dia sedar benda tu kan. Dia sedar dia ada sakit tu. Tapi dia macam satu terapi. Macam kita orang kata libatkan dia supaya dia tak melayan dia punya halusinasi dia tu. Berhalusinasi. Ni banyak orang tak tahu berhalusinasi kan. Okey, halusinasi ni dia banyaklah. Dia kalau macam Puan. Sebelum cerita panjang ni, Puan ni takkan tiba-tiba jadi ketua jururawat. Dulu belajar kat mana. Ada tolong tanya Datin. Puan ni asal-usul daripada mana? Betul memang asal Perak ke? Sebab tengok dia punya lorat tu Perak. Okeylah, saya memang anak jati Perak, berasal daripada Teluk Intan. Dulu Teluk Ensen. Teluk Ensen. Sekarang Teluk Intan kan. Tengok apa itu di situ saya dibesarkan hinggalah saya dapat training di Taiping. Saya dulu penolong penolong jururawat dekat Hospital Taiping. So bukan sakit mental ni bahagian. Tidak. Memang tak ada pun. Bagus cakap Datuk. Cakap Perak tu. Baguslah Datuk tanya macam tu. Kita nak cerita sikit kat sini. Okey. Masa saya dah habis training tu, saya training 2 tahun setengah. Lepas tu tiba-tiba saya dia dapat surat. Buka-buka, alah ayah. Ngapa? Kata ayah. Dapat Tanjung Mutan. Ayah lah aku dulu ngajar situ katanya. Lepas tu kan saya kata. Ayah mengajar situ? Ayah mengajar situ. Belakang Pejabat Poh tu ada satu sekolah. Masa time tu dia time Jepun lagi. Kalau kita nampak hospital tu, dekat depan tiang depan tu kat pagar nak masuk tu, adalah topi Jepun.
Lepas tu nak masuk pukul 6 dah KPU dah, tak boleh keluar dah. Dia orang tahu tak apa KPU tu apa tahu? Darurat. Kalau dating pukul 7 tu tak ada dah. Habis puan dating pukul apa? So time ayah saya masa tu. So dia kata ngikut lah ya. Pun posting dekat dengan tanyamutan. So tak apalah. Bila saya masuk tu, hari pertama saya di dalam ward, saya terkejut. Tengah-tengah saya berdiri, bahu saya dipukul oleh pesakit. Saya terkejut sangat. So staff dia kata, okey, kat sini you kena dengan belakangkan mereka. Kena duduk ni. Kita di depan, mereka di depan lah. Kita di belakang dinding ke apa ke kan. Itu kenapa dia pukul? Mungkin dia ingat saya musuh dia. Halusinasi lah tadi. So di situ sampailah saya pergi berapa tahun ya? 7 tahun ya. Saya masuk PJJ dan jadi Samners. Samners, saya PJJ. Pagi kerja, petang ke hospital Ipoh. Macam itulah. Sampai anak saya pun tak nak dengan saya. Yalah pagi hantar belum matahari terbit. Lepas tu dah ambil balik matahari dah gelap. Sampai dia tak nak. Kenapa tak suruh suami kahwin lagi satu? Yang satu pun susah nak jaga. Leo ni. Okey, lepas tu okeylah sehinggalah saya pada tahun 2013 saya dapat tawaran kenaikan pangkat lah. 2012 untuk jadi ketua jururawat. Setahun diterus intan, balik tempat asal saya balik. Yelah dia orang tengoklah experience yang ada tu semua kan. Maknanya kalau siapa yang nak jadi ketua kat sana, dia tengok experience yang ada, dia hantarlah. Dia orang adalah dia punya calculation. Sebenarnya saya dapat taping. Tapi taping. Gede-gedean kawan. Awak nak boleh taping kan? Okey, kalian nak itu intan. Suka-suka lah. So dapat terintan. So setahun situ push nak balik kan. Kan rumah kita kat Ipoh kan. So suami Ipoh, saya tu intan, anak ni 3 rekomendasi tu. Tu sikit lah kan. So kat situ dapatlah dalam setahun 2 bulan saya dapat tukar balik. Dapat hostel bahagia lah balik. Bahagianya. Bahagia. Sebab dekat dengan rumah. Lepas tu kita pun kalau macam orang kata kecenderungan tu kita dah ada di situ kan. And then dah ambil untuk kita specialiskan sub lagi dengan post basic psychiatry. Okey puan. Kita nak cerita pasal orang yang sakit mental ni kan. Okey, apa punca awal-awal sakit mental dan macam mana kita nak recognize kalau orang tu memang dia ada sakit mental? Okey. So untuk yang macam ni ke Datin nak jawab? Saya pula. Mana nak tahu Datin nak jawab? Janganlah menghadap sana. Dia dah start dah. Dia dah start dah. Sebab tajuk ni saya tahu Datuk memang saja je kan. Ini sakit mental kat ni. Jangan kesian kat Datin. Sakit mental kat ni. Tiba-tiba pakai ni apa, ingat pilot ke apa? Kita dah berapa tajuk dah kita pakai ni tu. Oh ya ke? Daripada season pertama lagi dah. Okey. Tadi puan cakap siapa yang pakai ni kan dia masuk dalam tu. Mungkin kita ni pun tiga sakit mental kot kan. Okey puan. Okey. Kalau macam ni untuk pesakit-pesakit ni pada awalnya kebanyakannya lah ya, dia ada genetik, dia ada macam masalah kehidupan, beban kerja, stres yang melampau. Lepas tu ada faktor-faktor lain lah, macam contohnya kecederaan yang teruk mengakibatkan dia punya pemikiran dah terganggu. Betul, Datuk pandai tu. Okey. Nampak Datin. Nampak. Tapi yang bagi aku pandai ni sebab bagi orang ni. Dia ada 2 makna ni. Okey, so dari sini bila macam kita lah tu macam saya bagi pesan jugalah pada diri sendiri, pada Datuk, Datin dan inilah semua yang mendengar ni, bila kita tengok keluarga kita, kawan-kawan ke, dia macam kelakuan yang macam tak ni, dia macam orang kata psikosis. Psikosis ni dia bukan dalam keadaan yang normal kan, macam dia tak suka berkawan, tak suka bercakap, and then kerja pun tak nak pergi, perkara yang mudah-mudah pun tak nak fikir, dia nak menyendiri semua tu, tak nak bercakap dengan orang, tak nak cakap dengan orang, satu office tak nak bercakap dengan orang, dia masam je macam pakai baju pink je, bukan aku kat mana ni, boleh tahan kau ni, boleh tahan kau, satu jangan kacau. So dekat situ kita tengok contohlah macam dalam keluarga tu, mak ke adik, abang kakak ke, tengok adik atau abang kakak atau ayah dia atau mak dia kan, dalam keadaan macam ni. Paling penting sekali adalah bagi rawatan yang terawal.
Yang kita nampak, yang kita dengar di luar sana tu sebab mereka tak kisah. Tambah kalau dulu-dulu kalau sakit ni, orang kata sakit gila ni kan, dia orang kata ini sakit yang atas buatan orang. Pi jumpa bomoh lah, pi lah ambil ubat apa ke, kena ketegur dekat air tepi kolam ke apa ke kan. Tapi sebenarnya sampai sekarang ni kita dah banyak beri kesedaran lah kepada masyarakat. So walaupun mereka kata nak ambil air tawar ke apa, tapi kita suggestkan pergi bawa jumpa doktor dulu. Biar doktor tengok, biar doktor rawat. Jika ia benar-benar memang sakit mental, so dia ada perawatan dia ada ubatan dia yang jika kita bawa dengan awal. Doktor mana-mana boleh jumpa dulu lah. Boleh. Macam kalau contoh yang berdekatan lah, kalau macam kita dia bawa pergi klinik kesihatan pun boleh. Kalau doktor ataupun kalau kat hospital pun bawa, and then kita cerita keadaan dia macam mana. So dari situ kalau doktor rasa okey dengan ubatan yang dia bagi ni, boleh ini, and then ada temu janji lain lah. If kalau dia tengok dah macam keterukan yang teruk, macam dia katalah dah simpan setahun 2 tahun, ada setengah orang kurung dalam bilik, apa tu berantai, ada berantai, ada yang buat bilik, maaflah sebab ini kita tak macam siapalah, dalam bilik tu macam sel. So dia kata susah, nanti dia lari keluar kan, takut dia pukul orang, apa semua, so tak boleh bawa bunuh orang. Mak bapak yang dah tua kan, macam kita dengar sekarang kena pukul dah apa semua kan. So bila macam itu doktor terus rujuk, mungkin rujuk terus ke psikiatris. So tapi kita tengok tadilah, tu sebabnya sekarang ni kalau kita tengok, kalau dulu masa saya kata tadi permulaan dengan 45 pesakit, lepas tu makin lama makin ramai dan bertambah. Tapi dalam satu ketika pula, bila dah ramai pakar-pakar yang ni, saya kata di sini tadi, so kemasukan tu dah makin kurang sebab ada kesedaran daripada netizen. Masyarakat dah sedar sebab macam mana caranya. So kita buat promosi kesihatan mental, kita buat promosi dekat sekolah. Macam ini doktor, kaunselor, psikologi ambil part. Tapi orang kata macam tadi Puan cakap tu, kalau macam orang kita macam dia kata dia ni keteguran, ada gangguan jin, itu ada ke, betul ke? Dia tu tengok juga kan, macam kita kata bukan semua yang tak betul tu ada sakit mental. So macam kata tadi, macam ibu-ibu yang bersalin kan, kadang-kadang tu dia orang kata meroyan. Tu macam kata tadilah, if dia ambil perawatan awal, so dia tak adalah halusinasi sampai dia nampak anak tu macam ikan ke ayam ke ada apa. orang tu dia buang anak dia daripada tingkat atas ke bawah. Ada kes itu ada yang dah lepas beranak ni dia meroyan, dia terkejut macam orang ingat dia bunuh diri, tapi dia tak tahu apa, mungkin dia bayang dia boleh terbang ke apa. Itulah yang dikatakan health kita punya kesihatan minda kita lah terganggu kan. Tapi kalau macam Puan rasa, saya tengok sekarang ni kesihatan mental ni start dia pun ada daripada golongan kanak-kanak. Ya, betul. Kan? Golongan kanak-kanak dan remaja. Dan macam mana kalau macam golongan kanak-kanak ni? Sebab ialah di peringkat awal kan, kadang-kadang kita tak tahu dia punya ni macam mana. So benda-benda macam ni. Macam mana kita nak tahu? Okay. Macam budak-budak kecil anak kita kan. Datin keluarkan soalan ni, Datuk ni. Sebabnya sekarang macam dekat hospital bagi saya kan, memang ada juga klinik untuk kanak-kanak ya. Kita dah ada lebih kurang dekat 3 tahun dah ada buka. So macam ini untuk ibu bapa ataupun kita buangkan satu perasaan malu ataupun stigma. Sebab dulu-dulu ni banyak sangat stigma. Lepas tu banyak sekarang orang tu kata alah ini sakit inilah apa semua kan, saka dan sebagainya. Bukan kata tak ada, tapi macam saya kata tadilah, perawatan awal, pemeriksaan awal itu penting untuk kita nak klasifikasikan apakah sebenar pada diri dia tu. So macam tadi macam kanak-kanak kan, macam umur 2 tahun, 3 tahun kan dia dah banyak benda dia buat kan. Okey, dia masa itulah dia dah mula bercakap, masa itulah dah mula kelakuan dia main ke apa semua tu. So kalau macam kita, macam dekat hospital saya, dia ada macam senarai dia yang kita tengok apa yang ketara, apa yang biasa dan pada kanak-kanak tadi. Dan dia ada, kalau tak silap saya, dia ada perkataan diagnosis yang mengikut kategori macam kan. Autism, hyperactive punya apa ni kanak-kanak. Yes, kalau macam hyperactive tu memang kesian. Kalau macam itu kita tengok macam mak ayah tu kena be strong. Be strong, lepas tu buang satu stigma, datang awal untuk ambil apa orang kata perawatan yang awal. Ada Datuk, Datin dah bertahun dah ya, tapi lepas tu bila dia
datang untuk ambil rawatan dah apa semua yang kita ni ubatan apa semua, alhamdulillah ya, less dia punya. Maknanya hyperaktif tu sebenarnya penyakit mental lah. Dia masuk dalam gangguan tu, tapi yang boleh dirawat. Boleh dirawat. Boleh dirawat. Macam kalau kanak-kanak, pertamanya kita macam kalau yang kita tengok dia punya daripada kognitif dia. Kan. So macam kalau macam dari kecil dia suka nangis, bukanlah kata menangis itu yang ni, antaranya lah, ataupun macam dia tak suka main dengan kawan-kawan, tak suka mengasingkan, ataupun macam interaksi dengan kita kurang, atau dia tak suka pada macam kita kata okey nah ni loceng ke apa ke mainan ni, nak tak, suka tak. Pada setengah budak dia ni kan, pada dia rasa tak ni kan, tak respon. So kita tengok kat situ, something ni mesti kita kena bawa lah. Tengok sebabnya di klinik-klinik pun ada perkembangan kanak-kanak. Maksudnya Puan nak cakap ni, kalau apa-apa hal pun sebagai ibu bapa kat luar sana, kita mesti melihat perkembangan anak tu. Kalau kita dah nampak detect yang benda-benda yang Puan cakap tadi tu, jangan kita ingat anak kita gila. Anak kita tak gila. Anak kita mungkin ada penyakit mental yang sedikit saja, tapi boleh dirawat. Tindakan awal daripada ibu bapa itu yang paling penting. Tindakan awal daripada keluarga itu yang paling penting. Tapi kalau contohnya kalau katakan dia dah dewasa, adakah masih lagi boleh dirawat? Boleh. Dia macam ni. Bila kita bermulanya perawatan, so di situ adalah temu janji yang diberi oleh doktor, sebab kita nak tengok perkembangan seterusnya selepas rawatan dimulakan. So mungkin dia tanya, okey, dalam setengah tahun kan. Contoh yang orang minat dengan pelajaran, ada ya yang lembab. Okey, dia ada ubat dia untuk bagi dia menyertai pelajaran tu, dan dia ambil, dia fokus. Setengah budak dia tak fokus. Patutlah aku tak pandai. Aku sebenarnya ada penyakit mental lah. Nanti kita dah buat tengok datuk ya, kita tengok dalam senarai ke tak, dia ada checklist dia, kita tengok ya. Dia ada satu pemeriksaan kan. Dia ada pemeriksaan kat situ. Datin pun kena check kat Datin. Kena check juga. Mana dah tahu bukan kategori saya, bukan kategori lain. Kan sekarang ni kan 7. Tak, 7 daripada 10 ada penyakit mental. Mungkin Datin tapi pun ada memang penyakit betul, mental kita juga. semua memang kena buat kesihatan mental punya orang kata test. Dia dipanggil, ada satu lagi tu macam stress test pun ada. Stress test tu yang panggil DAS lah. DAS dekat sini dia tu tengok sama ada you ada anxiety ke tak, you ada kemurungan tak. Tapi semua tu yang 2 minggu sebelum. Boleh tidur ke, rasa tak seronok ke, tak nak berkawan ke, tak nak makan ke, kan, berdebar yang berlebihan. So dia yang banyak benda kepada benda-benda yang abnormal lah. So dekat situ once you dah tanda, nanti kita clarifykan balik you dalam kategori mana. Normal, anxiety, ataupun lebih daripada itu mungkin akan jadi depresi. So dekat sini bila macam kata dah buat test tu, mungkinlah pegawai tadi, kaunselor ke apa akan tengok, ataupun doktor akan tengok kat situ kan, okey, you dalam kawasan ini perlu perawatan, mulakanlah, jangan segan. Tapi jangan takut. ada yang pernah saya tengok ataupun saya terbaca, dia didiagnose, dia ada mental punya issue, problem. Lepas tu dia tiba-tiba diambil oleh pihak hospital lah, dan dia terus dipakaikan baju. Baju tu pula ada mengikut colour ke macam mana? Ya. Kalau macam apa tu, kalau macam dekat hospital saya tu, yalah memang ada, tapi kita nak kenal kes yang baru, kes yang dah ramai-ramai tu kan. Sebab kita tahu. Dia orang ni lepas ke? Ya, dalam ward kita lepas. Lepas semua? Ya, tapi ada maksudnya kita tak boleh kurung salah. Itu Atta yang salah. Kita tak boleh macam jail, tak boleh. Tapi kita ada bilik yang dikhaskan, ada pemerhatian yang lebih pada dia lah. Macam tu. Sebab mereka ni perlu perhatian dan juga perlu perawatan. So macam kata tadi, bila kita lepas tu bukan kita lepas, kita adalah yang memang security dia memang berkunci apa semua. Tapi anggota-anggota tadi itulah main peranan. Maknanya masa time ubat, makan ubat dengan betul. Okey, pada yang orang yang dah masuk, okey sikit tu kita akan buat report untuk membantu dalam perawatan seterusnya. Once doktor datang tengok, okey dia dah makan ubat seminggu ni, ada tak perubahan dia daripada tak tapi nak cakap. nak pujuk makan ubat ni satu hal kan. Alah, kat rumah pun nak pujuk isteri makan ubat pun susah kan tu kan. Tapi bila kita tengoklah kan, tadi kata baju ada color, ada different color, different dia punya
pesakit. Jadi macam mana Puan, sebab Puan dah memang orang kata experience yang sangat banyak dekat hospital tu, mesti ada kenangan yang orang kata, yelah kenangan dengan orang-orang di hospital tu. Okey lah. Apa kenangan yang paling tak boleh dilupakan? Okey, sebenarnya banyak sangat kenangan, dan di sini juga bila kita bekerja ya menjaga orang yang macam ni, so mereka tak minta kan, mereka tak minta Betul. mereka sakit ke apa seperti ini. Tapi kita sebagai perawat bantu mana yang boleh. Contoh ya, saya ada satu cerita tu, budak ni ni lah ya, saya tak tahu dia ni, di bawah jagaan saya, kat bawah saya, mak ayah dia itulah ya, di sini jugalah. Sebenarnya ibu bapa main peranan yang penting. Kita jangan terlalu the best. Tapi kita kena mengenali diri dia, apa yang dia minat. Mungkin dia tak minat dalam akademik, tapi ada benda lain yang dia minat. Contoh muzik ke, buat drama ke, ataupun melukis ke. So dia suka melukis. Tapi dia hantar keluar negara sebab dia ayah dia nak yang terbaik lah, jadi orang kata accountant. So bapak dia bisnes. Okay, so sampai sana dia gagal. So dia orang pergi hantar dia balik, and then di situ juga berlakunya perlakuan yang tak baik pada diri dia lah. Maaf cakap lah kan. So dia buat balik. So bila dah balik, dia dah orang kata macam stres apa semua kan. Dah tu dia tak boleh, ayah dengan mak pun dah tak boleh nak ini dia. Tapi satu pula bila kita baca dalam artikel kata dia orang pun bawa ke hospital ambil rawatan. So yang menariknya di sini, bila dia bawa masuk rawatan, jaga dengan kami, masa tu bulan puasa. Saya ada dinding, dia buat mural. Bila kita kata awak pandai melukis, saya nak cat, dia kata kan, cat warna lah. So dia buat gambar dasar laut, sangat-sangat cantik. So dekat situ kita tengok, and then doktor yang datang merawat pun, wah bagus. So masa tu dekat bulan puasa, kami kata kami nak puasa, saya nak puasa. Saya nak ikut macam mana you orang rasa puasa tu. So itu ada salah satu pun terapi, dia tengok mana kesabaran dia. So sebenarnya dia memang budak tak sabar. Apa dia nak, dia mesti dapat. So dekat sini pelan-pelan dengan ubatan, dengan pemerhatian dan perawatan yang kita bagi, aktiviti rehab, pemulihan kan. So alhamdulillah, lepas tu sebulan lebih dia keluar dan dia ikutlah rawatan. Lepas tu kita ada temu janji ibu bapa untuk macam mana nak menangani masalah inilah. So ibu tu dengan ayah tu pun bagus, dia ikut sesi-sesi tu hinggalah anak tu pun dah okey alhamdulillah. Walaupun kita kata makan ubat, semua orang makan ubat kan, kecemasan darah tinggi makan ubat kan. Tapi di sini ayah dia dah nampak. So inilah hasil kerja anak dia yang kita tunjuk. Okay, dekat sini. Lepas tu dia ada bagi orang kata good commitment apa semua. And then ayah dia kata tadi dah tanda harapkan anak tu sebagai ini. Tapi dia membeli peralatan lukisan yang sangat mahal dan bagi kat anak dia. So sebulan selepas itu kita terima surat yang daripada keluarga mengatakan terima kasih banyak-banyak. Penghargaan lah, kata menjaga anak dia, dan baru dia faham sebenarnya bukan semua benda yang kita nak kita boleh ni pada anak kita. Yang pentingnya kita kena faham apa yang dia nak. Maknanya salah ni datang pada ibu bapa. Ibu bapa dia nak anak dia apa yang dia nak. Apa yang ibu bapa nak, dia high nak expectation. Maknanya kau suruh orang ni belajar, kau suruh ni belajar, tapi sebenarnya anak dia tak minat kat situ. Jadi mungkin dia daripada kecil pun kehidupan dia dah diatur. Mungkin pagi petang siang malam belajar itu kan. dia jadi stres tu. So pada orang yang berpengampuan, walaupun dia mampu, dia nak buat anak dia macam mana, tapi kita tengok apa yang dia nak dulu. Kalau betul dia minat and then dia nak apa yang kita ni, tak apa. Tapi kalau dia tidak minat, kita bagi dia macam mana pun, dia tidak minat. So dia akan cari satu jalan, dia dah stres. Dia dah bosan kan. Dia bukan satu benda yang mungkin tak baik pada dia lah. Tapi kalau macam ini kita kena bantu cepat-cepat. Yang kelakar Wan. Masih banyak kelakar. Yang kelakar mesti banyak kan. Okay, banyak sebenarnya. Tapi ialah saya ambil satu. Saya dulu masa saya penolong jerawat, kita orang kena hantar pesakit balik rumah. Sebab pesakit kalau dah baik, okey, kita kena hantar sebab dia ada keluarga. Kita tak nak
pisahkan dia dengan keluarga lah kan. So keluarga akan sambung perawatan pemulihan ni lah. So dalam satu saya hantar ni, hantar kawasan Selangor. Saya naik ambulans. Okey, dalam tu adalah duduk depan, duduk belakang. Yang dia ni duduk depan lah. Oh, pesakit tu duduk depan? Duduk depan lah, kami adalah staff ni. Yang itu saya tak ingat sampai sekarang tu. Sampai satu kawasan tu, memang hutan lah kan. Dia tak cakap dengan kami misi ni. Dia cakap dengan yang driver tu. Abang, mau kincing. Kita pun cakap lah. Sekejap. Driver pun kata, ya, nanti kita sampai sana, nanti kita berhenti dekat station. Lah, berapa kilometer? Abang, mau kincing, dia kata kan. Okey lah, kata. Sekejap lagi, sikit lagi dah sampai. Lagi sikit nak sampai tu, last kali perkataan dia, abang sudah kincing aduh, kita orang semua terangkat kaki sebab bila lantai ni kan. So kita pun angkat kaki. Lepas tu kita pun alamak, dia kata udah, kita pun pergilah dekat toilet, bersihkan dia. Sementara ambulans tadi naik ramp, cucilah. So kata yang melawannya di situ, saya kata punyalah ada misi dalam ni. Tapi abang driver tu yang dia sebut, dia panggil, yang dia bagi tahu, abang sudah kincing. Aduh. Ni salah misi lah. Tak ada sebenarnya dia macam abang tengok lah kan, dalam buat mana ada abang kan. Semua misi-misi je kan. So bila sekali nampak abang tu, yang abang tu dia bagi tahu. So antara itulah yang saya perempuan. Perempuan. So dia nak manja lah dengan driver tu. Betul lah. Abang mau kincing. Mula kan? Abang mau kincing. Saya ajak lagi. Abang sudah kincing. Bila sudah kerja semua pun jadi So itulah, tak adalah tu. Yang lain-lain tu ada satu ni, dia ambil SPM tapi lepas tu gagal kan. So kata-kata tadi lah, pressure apa semua tu menyebabkan dia tak boleh dan dia depressed. So dekat sini bila masuk dekat ward dia dan kita ni kan, and then kita bagi tahu ada peluang. Maksudnya SPM. Kita ada nak peluang tak sekali lagi untuk ambil apa semua kan. So kita pun arrange, tiba hari periksa, ada cikgu luar datang jaga. Tapi itulah, alhamdulillahnya selepas keputusan keluar, dia dapat second grade. Satu kali lagi kita dapat satu penghargaan lagi daripada family. Sangat-sangat suka ayah dengan mak dia. Terima kasih banyak-banyak lah. Itu sebenarnya, yang budak-budak puan, yang tua-tua ni macam mana jaga dia? Yang terberak, terkencing kat dalam ward. Ada. Ya, betul. Dia suka-suka hati berak, sesuka hati buka baju. Ada tak? Ada kan? Kita lah sikit puan, sorok. Okay. Tak ada sorok. Tapi kita kata identiti tu kita inilah kan, sebab tak boleh kan. Cumanya itulah tadi proses penyakit kan. Macam kata tadi tu, kalau macam kita kata kita ada tandas, kita ajar pergi tandas apa semua. Tapi kadang-kadang dekat pintu tu juga dia lepaskannya kan. So kita kata ini adalah proses penyakit. Kadang-kadang kita kata tak boleh nak marah dia, tapi tugasan kita adalah untuk tunjuk ajar. Lepas tu dengan ubatan tadi itulah. Ini kena sabar ni Datin. Betul lah. Memang. Kau tak boleh Datin. Datuk pun tak boleh. Saya pun tak boleh. Tak, ini pilihan Tuhan lah. Orang nak kerja sini pilihan Tuhan. Kerja ni bukan semua orang boleh. Kalau tidak, kalau saya dengan Datin pergi jaga tu, kita orang dua orang yang akan masuk kat situ. Kan? Kita dua masuk situ, pesakit mental tu jaga kita balik. Betul. Mungkin lah. Ya. Keadaan kita. Mana boleh kita punya tiba-tiba tengok, tiba-tiba dia buka seluar, dia berak kat situ. Betul. Tiba-tiba kita tengok dia dah berlari tak pakai baju. Kita kotor sikit pun kita dah bising. Kita dah bising. Jadi ini orang-orang yang terpilih lah, insan terpilih yang boleh. Betul-betul. Itulah hitam putih dalam kehidupan kita. Jangan kita rasa kita ni normal, tetapi sebenarnya kalau ikut nisbah tadi, adakah kita dalam kategori 7 itu, iaitu pesakit mental, mungkin tak kronik, mungkin baru 5%. Tapi apa yang kita bincang dengan Puan hari ini daripada Hospital Bahagia Tanjung Rambutan, memberikan kesedaran kepada semua orang bahawa permulaan kesedaran tanggungjawab itu amat penting yang perlu ada dalam diri masing-masing. Janganlah kita beranggapan bahawa seseorang yang pesakit mental itu bahawa mereka harus disisihkan. Tetapi bagaimana kita sebagai keluarga, sebagai diri kita sendiri, sebagai masyarakat harus memandang bahawa kita bertanggungjawab untuk membawa pesakit-pesakit ini kepada mereka yang boleh merawat mereka.
Itu yang paling penting. Sebab ujian dan dugaan tu berbeza-beza kan. Kita pun mengalami orang kata lifestyle kita ni lain-lain Datuk. Datuk lain, saya lain dan orang lain pun di luar sana lain-lain. Jadi cabaran tu lain-lain. Jadi tekanan yang diorang dapat tu, itu yang membuatkan kepada penyakit mental tu lah yang mendorong. Tapi apapun komuniti lah. Komuniti yang baik, yang positif tu pun salah satu yang boleh dorong pada orang kata supaya mental kita tak teruk sangat. Dekatkan diri anda dengan agama. Dekatkan diri anda dengan agama. Banyaklah tak kisah apa agama anda. Dekatkan diri anda dengan agama. Banyaklah berzikir. InsyaAllah penyakit mental itu dapat kita hindari ataupun kita kurangi daripada membuatkan kita lebih kronik. So thank you for watching Hitam Putih Kehidupan. Terima kasih Puan kerana sudi boleh bersama. cakap sikit sebelum last pesanan saya lah. Ada pesanan. So macam orang semua takut bila kita pergi mana, pergi hospital bahagia, mental lah tu. Tak ya, bukan pergi ke hospital bahagia tu mendapat rawatan tu anda telah dicop sebagai sakit mental. Sebab orang yang demensia, yang lupa ya, orang tua-tua, kalau kita ada mak ayah apa tu, bawalah, dia ada perawatan dia. Walaupun tempat itu adalah hospital bahagia, tapi perawatan tu ada yang bukan sakit mental, ada yang macam saya cakap tadi lah. And then one more thing, bagi tahu, hebahkanlah ya kepada keluarga, kawan-kawan, sahabat yang kita ini, bahawa sakit mental ni boleh diatasi bila kita dapat pemulihan yang awal. Okey, rawatan, buangkan stigma. Ya, buangkan stigma itu sebab tak dia ada lagi satu. Saya nak bagi tahu, dia ada satu hotline namanya 15555 4 kali lah. 15555. 15555. Yeah. So one is call this one, ada anggota kaunselor yang akan jawab. Kadang setengah orang dia malu kan, dia tak nak pergi ke hospital ke. Tapi macam mana aku nak buat ni kan, kata di mana aku nak luahkan perasaan ni ke, ataupun nak minta bantuan. So boleh call boleh call situ 8 pagi hingga 12 tengah malam. Kalau lebih pada 12 tengah malam, maknanya kau tengah gila tu. Okay, terima kasih. Thank you. Maknanya Puan dah cakap sampai 8 pagi sampai 12 malam. Kalau pukul 1 pagi dia call, lepas tu dia tak dapat, dia mengamuk, maknanya tu kau ada masalah gila tu. Okay, jangan lupa setiap hari Ahad 9 malam di Swan Channel dan juga Usanita. Bye. Assalamualaikum. Bye. Usanita.